Yang laki sibuk nak berbadan sado. Berbadan sado. Sado ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Nak berbadan sado, rela tak makan nasi. Makan telur 21 biji sehari. Rela tak datang sembahyang berjemaah. Tak datang sembahyang berjemaah. Kenapa? Nak main gimnasium. Nak betulkan badan. Pukul 12 tengah malam main bola futsal lagi. Pukul 1 pagi main futsal lagi. Kamu nak sembahyang subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Cuba tanya anak-anak Melayu kita. Anak-anak muda Islam kita. Yang sibuk main futsal pukul 1, pukul 2 pagi. Kamu nak bangun subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Tak payah tanya tentang soal nak bangun tahajud pukul berapa. Nak tanya tentang bangun sembahyang subuh pun cukup. Dalam hidup kamu. Hidup ini terlampau leka dengan demikian. Islam datang, Islam tunjuk. Hidup ni jangan kejar harta. Hidup ni jangan kejar yang disebut dengan tahta. Hidup ni jangan sibuk dengan kejar rupa dalam hidup. Tapi hidup ini kejar syurga. Hidup ni biar dapat syurga. Jangan kita mati, tiba-tiba kita masuk dalam kubur, terus kita menjadi hina dina terus. Untuk apa kita hidup? Harta benda banyak, jawatan besar, kedudukan hebat, masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung dalam hidup demikian. Cuba kita fikir logik kita dengan jawatan hebat di dunia. Besar kedudukan kita. Orang semua ikut ngaruh kita. Orang semua dengar kata kita. Bila masuk kubur, saat mana kita menghadap depan Allah, tiba-tiba kubur kita berubah menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka Allah. Tak ada manfaat langsung hidup. Hidup ni biar bermanfaat. Manfaat apa dia? Ringankan azab. Ringankan azab biar kita mendapat nikmat yang disebut dengan syurga Allah. Macam mana nak suruh dapat syurga Allah ini? Supaya kita tak menyesal. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Orang yang masuk kubur ni, bila masuk dalam kubur, di kalangan kita ni ada 3 golongan yang menyesal. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Tentang satu perjalanan hidup yang kita perlu sampai lepas pada kita hidup di dunia ini, iaitu yang disebut dengan kehidupan di alam barzah. Satu kehidupan yang perlu kita faham, kerana ramai di kalangan kita nak faham terhadap hidup dunia ini pun orang kita terlampau sibuk. Sibuk dengan belajar, sibuk nak dapatkan kehidupan dunia. Tapi jarang di kalangan kita nak tahu kehidupan bagaimana di alam barzah. Kerana di hadapan kita ini, Allah tak jadikan hidup kita untuk dunia sahaja, tidak. Tetapi perjalanan hidup kita ni, kita ada 5 alam lagi. Kita ada 3 alam lagi di hadapan kita. Di hadapan kita dipanggil alam barzah. Satu alam yang kita akan lalui sekejap lagi. Kemudian lepas pada kita hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di alam yang keempat, dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik kita daripada mahsyar Allah. Kemudian lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Perjalanan hidup kita ni, kita baru lepas 2 alam baru. Alam yang pertama dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Sekarang kita berada di alam yang kedua, dipanggil alam fana. Alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Alam 3 alam di hadapan kita ni, kita akan hidup sama ada dalam keadaan kita nikmat ataupun kita hidup dalam keadaan diazab. Ni dipanggil alam yang perlu kita lalui di hadapan kita. Sekarang kita dua-dua kita dapat. Di dunia ni kita rasa nikmat pun kita rasa, azab pun kita rasa. Di dunia ini. Cuma Allah jadikan nikmat dan azab ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan nikmat dan azab ini untuk menguji di kalangan kamu siapa yang terbaik amalan dia. Para hadirin sekalian, yang lebih
yang lebih utama pada kitanya, kita kena fikir bagaimana keadaan kita waktu mana kita masuk kubur nanti. Yang ni yang kita kena sentiasa masuk dalam pemikiran kita. Macam mana malam pertama kita di barzah. Macam mana keadaan kita di waktu mana orang dah mula tinggal jenazah kita dalam kubur. Bagaimana keadaan yang kita akan lalui saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir nanti. Yang ni kena sentiasa pasak dalam jiwa kita. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu ada persoalan ini dalam hidup kamu, sentiasa kamu hidup dalam keadaan fikirkan keadaan demikian, itu tanda kamu cerdik. Rasulullah sebut demikian. Cerdik-cerdik hidup ini bukannya cerdik bila kamu ada sijil yang banyak. Cerdik kamu ni bukan kamu mempunyai yang disebut dengan kenderaan yang mewah. Hebat kamu atas dunia ni bukan bila kamu ada dalam hidup kamu ni, kamu memiliki rumah yang besar dan mewah dan seumpamanya. Tak. Semua tu tidak melambangkan kecerdikan kamu. Cerdiknya hidup kita ni, bila kita fikir, macam mana bila kita menghadap depan Allah. Dalam hidup kita ni, macam mana kita nak boleh lepas azab. Bila kita berjumpa dia dalam kubur nanti, kita boleh terlepas daripada pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kita boleh lepas waktu mana bangkit di akhirat nanti, kita boleh berjalan laju di padang mahsyar Allah. Waktu mana sesi soal jawab nanti, bila ditanya oleh kita tentang amalan kita, kitanya masuk dalam syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Yang ni orang yang cerdik. Sehingga kan kita boleh masuk dalam syurga Allah. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, orang yang sentiasa buat amalan dalam hidup dia untuk lepas pada mati dia. Dana nafsah, hidup dia ni menyiapkan diri dia untuk lepas pada saat dia menghadap depan Allah nanti. Wal ajis, dan orang paling bodoh di kalangan kamu ni, kamu tahu siapa? Manittaba'a hawahu, orang yang hidup melayan hawa nafsunya. Rasulullah mula gambarkan orang yang paling bodoh di kalangan kamu, orang yang hidup layan hawa nafsu dia. Kemudian watamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan pada Allah. Layan je hawa nafsu ni, kan ramai orang kita kan. Orang tanya, tak pergi dengar kuliah ke malam ni? Oh, malam ni tak boleh, ada open house disebut. Orang tanya pada dia, tak baca Quran ke sekarang? Sekarang tak boleh dah nak baca Quran, sibuk. Kenapa? Yang sibuk sikit dalam hidup ni nak layan WhatsApp, nak baca WhatsApp, nak baca Facebook dan sebagainya. Ni orang yang hidup layan hawa nafsu. Hidup layan hawa nafsu ni, kemudian kita tanya pada dia, kamu tak pergi dengar kuliah, kamu baca WhatsApp, kamu baca Facebook, kamu tak baca Quran, kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti? Orang tanya sikit lagi, tanya soalan pada dia, dia akan jawab, aku harap Allah fahamlah aku ni jenis sibuk. Dia jawab demikian. Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis tak ada masa dalam hidup. Ni orang panggil watamanna 'ala Allah. Dia letak angan-angan pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni gambaran orang paling bodoh. Cerdik bila hidup kita ni, macam mana kita nak boleh lepas supaya bila kita masuk dalam kubur, kita tersenyum indah menghadap di hadapan Allah. Bila kita menghadap depan Allah, Allah alu-alukan kehadiran kita. Walaupun kita tak terkenal di dunia, walaupun kita tak ada orang sebut pun nama kita, walaupun kita bukan selebriti, walaupun kita ni orang yang tidak dikenali personality tertentu, tetapi bila masuk kubur je, malaikat kenal terus muka kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alu-alukan kehadiran kita. Bila kita menghadap bangkit di akhirat, Rasulullah panggil di hadapan khalayak ramai. Allah sebut nama kita di khalayak ramai. Tentang bagaimana orang yang dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam syurga Allah tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Ayat ni mesti menjadi titik persoalan yang utama dalam hidup. Kerana hidup kita ni, jangan kita hilang fokus, dia panggil. Para hadis kan cuba tanya di kalangan kita ni kan. Ramai di kalangan kita ni, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Sebenarnya kita kerja apa dalam hidup kita? Cuba tanya sekali dalam hidup ni. Kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap ni, kita nak apa? Sampai kita letih dalam hidup ni. Mengejar sesuatu. Orang tanya, kerja apa dalam hidup? Kamu nak apa dalam hidup? Dia jawab, nak duit banyak ustaz.
Duit biar berjadi banyak. Kita tanya balik. Bila duit banyak, kamu dapat apa dia? Dengan duit banyak tadi. Allah muliakan hidup kita ni dengan duit banyak ke? Tak tengok sejarah orang yang duit banyak macam mana? Sejarah bagaimana matinya Saddam Hussein, misal contohnya. Duit dengan duit-duit. Dia mati. Sejarah apa dia? Muammar Gaddafi. Sejarah harta benda yang banyak. Kita tengok dalam sejarah Raja Farouk, Raja Mesir, duit banyak. Sehingga kan beruh tandas tu dia perbuat daripada emas. Nak sebutnya banyaknya harta benda. Hidup dalam keadaan kaya raya. Habis tu Allah muliakan hidup kita dengan harta benda yang banyak. Kalaulah duit ni menjadi nilai di sisi Allah, mana kaya kita dengan Qarun. Qarun jauh lebih kaya daripada kita kan. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci je baru. Bukan bawa harta dia lagi. Bawa anak kunci dia. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini dengan harta kekayaan Qarun ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun, dipanggil macam. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup kita ni kita kejar apa dalam hidup? Ayah-ayah, ibu-ibu, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Nak kejar apa dalam hidup? Cuba tanya sekali dalam hidup kita. Ada yang jawab, saya kejar tahta Ustaz. Harta saya tak kejar sangat, saya kejar tahta. Kenapa kejar tahta? Bila saya ada kuasa, dengan saya ada kuasa, saya memiliki benda yang lain. Ramai di kalangan kita kan berebut nak pegang kuasa. Kuasa bukan besar sangat pun. Berebut jadi AJKKKKKK dipanggil. Berebut di kalangan kita. Nak pada kuasa. Hidup ini berkejaran dengan kuasa. Nak pada kuasa. Orang tanya kenapa dengan kuasa? Sampai kita sanggup tak tegur siapa dengan orang tu. Sanggup kita putuskan silaturahim di kalangan kita. Kuasa menjadi kejaran dalam hidup. Kita tanya balik. Allah muliakan hidup kita ni bila kita ada jawatan ke? Bila kita jadi GM pada satu syarikat, maka kita jadi mulia. Bila kita jadi CEO pada satu company yang besar, maka kita jadi mulia. Bila kita jadi yang berhormat, maka kita ingat kita jadi mulia. Bila kita jadi yang amat berhormat, kita ingat kita akan jadi mulia di sisi Allah. Tak. Allah tak pandang pun kemuliaan dengan jawatan. Kalaulah kemuliaan ini dengan jawatan, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun besarkan jawatan dia. Besar tak besar jawatan Fir'aun? Sampai peringkat Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya Fir'aun. Aku Tuhan yang paling agung. Allah rakamkan kata-kata Fir'aun tadi dalam Al-Quran. Bila Fir'aun dia rasa hebat, kedudukan dia, dia mengaku dia jadi Tuhan. Dia sebut, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana dia mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan, katanya Iblis. Iblis pun sedar diri senang kita ni. Manusia ni, bila dia naik satu peringkat, dia rasa dia jadi Tuhan. Dia lawan segala perintah Allah dalam hidup dia. Bila dia rasa besar jawatan dia, dia boleh lawan. Dia boleh tukar perintah Allah. Allah kata haram. Dia kata, aku kan besar daripada Allah. Aku boleh tukar yang haram jadi halal. Bila manusia ni dia rasa besar jawatan. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab yang lain sebut Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus tak kena gaya. Tapi orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Dia sebut. Nak lawan Fir'aun dalam hidup. Hidup kita ni kita kejar apa? Dalam hidup. Ada yang jawab, saya Ustaz, harta tak kejar, tahta tak kejar. Habis kamu kejar apa? Kejar rupa Ustaz. Yang ketiga ni, orang kita sibuk mengejar rupa. Tak nak jadi tua. Tua tak nak. Tak nak sanggup makan pil anti penuaan. Tua juga dia. Orang kita
Sanggup untuk nak jaga muka, pakai lotion anti kedutan. Kedut juga dia. Dalam hidup ni, cuba nak dapatkan perkara demikian. Terlampau obses dengan kecantikan. Yang perempuan sibuk nak jadi muka cantik kan. Sibuk dia nak muka jadi putih. Dengan kuputih dia. Yang perempuan sibuk dengan nak memutihkan muka. Muka putih dengan hitam legam dia panggil. Yang lelaki sibuk nak berbadan sado. Berbadan sado. Sado ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Nak berbadan sado, rela tak makan nasi. Makan telur 21 biji sehari. Rela tak datang sembahyang berjemaah. Tak datang sembahyang berjemaah. Kenapa? Nak main gimnasium. Nak betulkan badan. Pukul 12 tengah malam main bola futsal lagi. Pukul 1 pagi main futsal lagi. Kamu nak sembahyang subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Cuba tanya anak-anak Melayu kita. Anak-anak muda Islam kita. Yang sibuk main futsal pukul 1, pukul 2 pagi. Kamu nak bangun subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Tak payah tanya tentang soal nak bangun tahajud pukul berapa. Nak tanya tentang bangun sembahyang subuh pun cukup. Dalam hidup kamu. Hidup ini terlampau leka dengan demikian. Islam datang, Islam tunjuk. Hidup ni jangan kejar harta. Hidup ni jangan kejar yang disebut dengan tahta. Hidup ni jangan sibuk dengan kejar rupa dalam hidup. Tapi hidup ini kejar syurga. Hidup ni biar dapat syurga. Jangan kita mati, tiba-tiba kita masuk dalam kubur, terus kita menjadi hina-dina terus. Untuk apa kita hidup? Harta benda banyak, jawatan besar, kedudukan hebat, masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung dalam hidup demikian. Cuba kita fikir logik kita dengan jawatan hebat di dunia. Besar kedudukan kita. Orang semua ikut ngaruh kita. Orang semua dengar kata kita. Bila masuk kubur, saat mana kita menghadap depan Allah, tiba-tiba kubur kita berubah menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka Allah. Tak ada manfaat langsung hidup. Hidup ni biar bermanfaat. Manfaat apa dia? Ringankan azab. Ringankan azab biar kita mendapat nikmat yang disebut dengan syurga Allah. Macam mana nak suruh dapat syurga Allah ini? Supaya kita tak menyesal. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Orang yang masuk kubur ni, bila masuk dalam kubur, di kalangan kita ni ada 3 golongan yang menyesal. Orang Islam tapi masuk kubur menyesal. Menghadap depan Allah. Ulama-ulama sebut ada 3 golongan ini. Golongan yang pertama, hidup atas dunia, dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Yang ni dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina taffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang hidup di atas dunia, dia sedang buat zalim pada diri dia yang sendiri. Satu hari dia mati dalam keadaan dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Kita tanya, adakah orang yang buat zalim pada diri sendiri? Ramai di kalangan kita. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dengar azan dia tak datang sembahyang berjemaah, dia buat zalim pada diri dia sendiri. Dia tak boleh sebut dia buat zalim pada orang lain, tak. Dia sedang buat zalim pada diri dia sendiri. Dia datang tak sembahyang berjemaah kan? Dia dengar azan, tak datang sembahyang berjemaah. Dia biarkan. Dia tak boleh sebut padan muka tu imam, aku tak datang. Dia sebut. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut padan muka aku kerana aku tak datang. Dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Zalim pada diri sendiri siapa? Orang yang bangun malam-malam, buang air kecil, semayang pun tidak, ambil wuduk pun tidak, kemudian dia tidur balik. Dia qada hajat, kemudian dia tidur balik. Dia rugi saat mana Allah memberi peluang pada diri dia. Dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang masuk bulan Ramadan, tiba-tiba Allah tak ampunkan dosa dia. Nama dia kekal di pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Siapa yang zalim dalam hidup ini? Kita ni kita nampakkan yang zalim ni kita buat khianat pada orang je. Kita tak perasan kita sedang buat khianat pada diri sendiri. Allah cerita banyak dalam Al-Quran perangai orang yang buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang tak boleh baca Quran. Mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Dia bukan buat zalim pada orang, dia buat zalim pada diri dia sendiri. Dia tak boleh sebut, aku tak boleh baca Quran. Tak apa, dia sebut. Jangan risau. Tak, kita kata,
Bila kamu tak boleh baca Quran, kamu sedang buat zalim pada diri kamu sendiri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Masuk kubur je, malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh, malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh? Dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan mati. Saya nak sebut, dengar penduduk Seri Baiduri ke apa ni. Saya nak sebut, orang kawasan ni, siapa yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Mereka masuk dalam kubur je, mereka tanya terus. Qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu ni? Orang lain semua boleh lancar, boleh baca Quran. Kenapa kamu mati tak boleh baca Quran? Budak yang umur 9 tahun, 7 tahun, 30 juzuk Al-Quran dalam kepala dia. Kan kita tengok budak Indonesia tu kan, yang duduk atas kerusi roda, tangan lumpuh, kaki lumpuh, otak dia pun lumpuh. Tiba-tiba sebut Al-Quran, dia boleh sebut ayat mana, muka surat berapa, kemudian baris mana, dia boleh sebut semua sekali. Tak malu kita dengan dia. Budak yang umur 7 tahun, kalau tak malu pada budak tu pun, malulah pada bolpen yang boleh baca Quran tu. Kan ada kan bolpen sekarang kan, tunjuk je keluar suara sekarang kan. Bolpen yang boleh baca Quran. Kamu ni orang ke bolpen kamu ni? Nak sebutnya dalam hidup kita, malu kat yang tu pun tak apa dah. Menunjukkan apa dia? Kamu ni sedang buat zalim pada diri kamu sendiri. Kamu sedang mengazabkan diri kamu. Mengazabkan diri ni, maknanya apa dia? Kamu sedang buat zalim pada diri kamu sendiri. Bila masuk kubur, mereka tanya terus, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami di kalangan orang yang lemah di atas dunia dahulu, malaikat. Tak sempat malaikat, sibuk atas dunia dahulu. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Susah sangat ke kamu nak cari orang-orang alim, tumpang ilmu dengan mereka tersebut? Senyap terus, tak boleh jawab. Mereka jawab terus, faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan kamu, Allah telah sediakan tempat dalam neraka jahannam. Wasa'at masirah. Seburuk-buruk tempat yang Allah telah sediakan untuk diri kamu. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan senaraikan kezaliman diri sendiri, orang yang buat zalim pada diri sendiri. Banyak sangat. Kita ni, bukan orang lain buat khianat pada kita dahulu. Kita yang buat khianat pada diri kita sendiri. Ada dalam hidup kita ni, kita nak betulkan diri. Kita biar je diri kita ni. Biarkan diri kita ni membuat dosa. Inilah kezaliman yang besar. Yang sedang kita je mengazabkan diri kita sendiri. Tahu dah masa solat, kita biarkan tinggal lama-lama tertinggal solat. Tahu dah kena tutup aurat. Orang kita ni tahu ke kena tutup aurat? Tahu. Tapi yang kamu tak tutup aurat tu kenapa? Tak boleh. Kalau saya tutup aurat, nanti saya susah nak dapat kerja. Kalau saya tutup aurat, nanti kan tak ada orang nak melamar saya. Nanti kalau saya tutup aurat, nanti kan kecantikan ini siapa nak tengok? Inilah hujah-hujah mereka yang sedang buat zalim pada diri sendiri. Mereka bukan tak tahu, mereka tahu. Nak sebutnya, dia sengaja buat benda yang dilarang oleh Allah. Orang kita dia tahu ni dosa, tapi dia buat juga. Kenapa dia buat juga? Dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Dia tak buat zalim pada Allah, tak. Dia sedang menzalimi diri sendiri. Banyak dalam hidup kita ni kita buat dosa. Yang kita tahu perkara tersebut dosa, tiba-tiba kita biarkan demikian. Bila masuk dalam kubur, masuk saja, malaikat hadap je muka. Kita dihadap muka ke kiblat tu, orang buka muka kita je, bau tanah depan muka kita. Dengar ni suara bawah telinga ni. Selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Orang tutup jalian lahat kita tu, tutup jalian lahat kita ni, bunyi tanah-tanah yang turun tu. Tanah yang turun. Bunyi tu, tutup satu-satu, kemudian bunyi duk.
Mula orang mula tinggalkan telapak kaki yang 3 langkah yang terakhir tu, malaikat dengarkan pada kita. Dengar tu, orang dah tinggal dah kubur kamu. Saat itu mulut sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup ya Allah. Kenapa nak hidup balik? Kerana tengok tu azab di hadapan. Azab yang di hadapan ini yang tahu. Kumpulan yang kedua yang mati dah masuk dalam kubur ni siapa? Yang kita nak bincangkan tajuk pada malam ni, ringankan azabku ini. Kumpulan yang kedua yang masuk, yang memang kena azab, siapa dia? Yang berperang lawan syariat Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi. Lawan, tak semayang, tak puasa. Disebut dalam Al-Quran Karim, kumpulan yang kedua ni siapa dia? Orang yang falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mana mereka sengaja melupakan segala peringatan Allah. Tak nak dengar ayat-ayat Allah, tak nak. Camah-camah tak nak dengar. Kuliah-kuliah tak nak dengar. Segala yang dinasihatkan oleh orang alim, dia kata ni semua ni penunggang-penunggang agama je disebut. Ni golongan yang macam ni. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah sebut, kami buka segala pintu maksiat ke atas diri dia. Kamu buatlah, kamu nak buat maksiat apa? Ada orang macam ni kan. Orang yang dia tak semayang tapi rezeki banyak. Orang yang tak tutup aurat, jodoh ada je dalam hidup dia. Kita ni puas mandi bunga tak jumpa-jumpa bunga. Nak sebutnya, ada orang yang tak keluarkan zakat, kaya-kaya dalam hidup dia. Ada orang yang dia ni dalam hidup dia ni terang-terang minum arak, tak ada apa-apa pun pada dia, tak turun azab pun pada dia. Tak, kita sebut tak, bukan tak turun azab, Allah sedang istidrajkan kami. Allah sedang istidrajkan kami. Ada orang yang tulis caci maki alim ulama kan, buat WhatsApp group, buat macam-macam gaya, kemudian panggil ni, invite alim ulama, caci maki alim ulama dalam WhatsApp group dia. Orang macam ni, kita kata senang je dia hidup kan, tak ada apa-apa pun. Dia hidup dia caci maki alim ulama. Kerja dia tiap-tiap hari ni mencaci, mengata kata macam-macam gaya pada para alim ulama. Ambil upah pula tu, ambil upah daripada musuh-musuh Islam untuk menghina Islam ini sendiri. Allah sebut apa dia? Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka segala pintu maksiat yang dia nak. Buatlah kamu. Kami nak tengok setakat mana kamu boleh buat. Kamu buat dalam hidup kamu. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sehingga dia rasa gembira dengan maksiat yang dilakukan dalam hidupnya. Dia rasa berjaya. Berjaya dah kami. Kerana kami dah berjaya. Tengok ni. Kami, orang lain semayang hajat banyak mana pun, kami tak semayang hajat pun, kami diberi kejayaan. Orang yang semayang hajat tak kena apa-apa, tengok, tak ada apa-apa pun. Tak, kata sebut tak. Tak. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah sedang buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Buat. Sampai bila? Hatta iza farihu. Sehingga dia rasa gembira sungguh dengan maksiat yang dia buat. Akhaznahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Faizahum mublisun. Di waktu itu dia masuk dalam kubur tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu. Kita tengok kan sekarang puak-puak LGBT ni kan, puak-puak LGBT ni buat, kadang-kadang buat secara langsung, buat live dalam Facebook. Puak-puak ni kan, tengok saya kaya-kaya dah sekarang, saya ni tak tahu jantan ke betina saya ni. Nah sebut kan, siap tunjuk dalam Facebook. Tunjuk dalam Facebook, ada akaun, ada follower pula di kalangan mereka tersebut. Tunggu. Kamu jangan ingat kamu ni sama dengan maksiat yang kamu buat. Allah Subhanahu Wa Taala pesan pada orang macam ni. Satu ketika tengah-tengah kamu buat maksiat, kamu buka ni, kamu kan keliru hidup. Yang nak jadi perempuan, yang nak jadi lelaki, yang nak jadi dalam keadaan demikian, yang perempuan ditunjuk dengan dada dianya, dengan aurat dianya, dia tunjuk keadaan demikian. Kamu buat, nak tengok. Sampai satu masa Allah gentak nyawa kamu. Waktu mana Allah gentak? Tengah-tengah Allah gentak kamu. Fa idzahum mublisun. Tengah tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah SWT.
Tuan-tuan belajar sikit apa yang berlaku di Palu, tuan-tuan. Saya tengok di Palu ni memang betul-betul Allah nak buat. Saya pergi tengok. Saya berdiri di atas tanah di Palu tu pada hari yang keempat. Dengar lagi suara yang sayup-sayup dalam tanah tu. Dengar tu, merau-rau tu minta tolong. Minta tolong orang yang atas bumi ni, tolong orang dalam bumi. Boleh tolong? Tak boleh tolong. Allah pusarkan tanah tu. Allah kisarkan tanah tu dalam keadaan yang bermula maghrib. Start dapat azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qum terus. Qum di Balarua tu, musing tanah tu. Macam pusing tu, macam kisaran tu yang dipusat. Padahal tempat tu jauh daripada pantai. Yang buat acara nomor ni, buat acara yang dipanggil adat yang bertentangan dengan syariat ni, pantai. Di Balarua tu, jarak dia 45 minit daripada pantai nak pergi Balarua. Allah kisar tu, sebesar mana yang Allah kisar? Sebesar lebih kurang ada sebuah masjid, 4 buah surau kawasan tersebut. Luahnya kawasan itu. Allah kisar, pusing, sedut tu turun, turun ke bawah. Kemudian lambung balik naik ke atas. Naik ke atas. Mati manusia di kawasan itu. Saya pergi tu, meremang bulu roma ni, tak usah nak cerita lah. Nak gambarkan tentang, bila tanya, ada seorang hamba Allah yang duduk di tiang elektrik. Nangis tersesak. Tanya dia, kenapa? Isteri saya tak ditemui lagi, Pak. Anak saya dalam itu ditemui kemarin. Dia sebut, tenggelam separuh arah dada dia. Kita tanya, kenapa? Apa yang berlaku di kawasan ini? Dia sebut, kawasan ini kawasan LGBT, Bapak Ustaz. Di sini, orang-orang jantan dengan jantan, betina dengan betina. Kawasan ini kawasan maksiat, Bapak Ustaz. Kita tanya, maksiat apa yang kamu buat? Ni maksiat yang dilakukan. Seramai mana yang berlaku? Ada lebih kurang 1,500 orang di kawasan. 1,500 orang. Allah buat demikian. Allah kisar, Allah tenggelamkan. Dalam tanah tu, waktu mana kena sedut tu diberitahu selama sedalam 40 meter ke dalam bumi. Disedut, kemudian Allah lambungkan balik. Mati manusia di kawasan tersebut. Buat maksiat. 1,500 orang je yang daftar. Di Malaysia ni, follower mereka 32,000 orang. Nak sebutnya gambaran, Allah cerita, bagaimana Allah nak jadikan. Tu di Balarua. Di Pitobo, jarak 40 minit lagi. Nak pergi ke Pitobo tu, jauh tu. Bila azan maghrib, Allahu Akbar, tenggelam rumah ni. Gogak kum tu, bunyi kum sekali tu, tenggelam lump dalam bumi. Rumah ni tenggelam. Tenggelam tak ada sebab dia panggil. Tiba-tiba tenggelam sebab ada satu rumah ni tertenggelam. Rumah lain tengah tenggelam tu 10 meter dalam muka bumi. Bila tenggelam ke dalam muka bumi ni, yang satu rumah ni, dia kata, saya nampak kawan jiran saya ni lompat naik. Panjat ni naik. Tengah lompat naik maghrib tu, nampak lagi. Masing-masing nak naik keluar tu, datang pula air belegang. Air yang payah entah daripada mana, bau air laut. Jarak dia nak pergi ke pantai laut ni lebih kurang 40 minit patutnya. Tiba-tiba datang air payah tersebut menimbus kawasan itu, tenggelam kawasan tersebut, kemudian menjadi padang terkukur. Sejauh mana? 7 km perjalanan untuk kawasan tersebut. Kejap je tuan-tuan. Ini nak sebutnya gambaran Allah jadikan. Esok kering, tanah tu jadi kering, tumbuh pokok-pokok yang disebut pokok jagung di atas tanah tersebut. Macam seolah-olah tak pernah orang hidup kawasan ini. Saya tanya, dosa apa yang dibuat oleh penduduk kawasan ini sampai tenggelam sebegini sekali? Dia jawab, di kawasan ini Bapak Ustaz, dia sebut, kawasan ini kawasan berjudi macam Las Vegas di kawasan ini. Berjudi je. Orang kawasan ni berjudi, berzina, minum arak menjadi biasa. Orang Islam ni orang Islam. Allah tenggelamkan sekaligus dalam satu masa, dalam keadaan serentak, di mana Allah jadikan tsunami, Allah jadikan pusaran tanah, kemudian Allah tenggelamkan mereka dalam muka bumi. Di Palu, tuan-tuan. Anda pergi tengok, Allah kesian tengok. Allah sajalah yang tahu.
suasana yang berlaku, yang mereka lakukan itu. Nak gambarkan, bila Allah buka peluang, jangan ingat maksiat tersebut yang kita buat tadi diredai di sisi Allah. Ini kumpulan yang kedua. Masuk dalam kubur tu tercengang-cengang, bagi tahu pada Allah, ya Allah, bagi peluang hidup balik, ya Allah. Kumpulan yang ketiga, alim ulama sebut siapa? Yang masuk dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, belakang depan, tiba-tiba tengok amalan kosong menghadap di hadapan Allah. Tuan-tuan, yang ni paling bahaya. Masuk kubur je, pandang belakang, pandang kiri kanan, tak ada amalan. Tak semayang ke? Semayang. Tak puasa ke? Puasa. Tak zakat ke? Zakat. Tapi kenapa yang begini tak ada amalan ni? Kenapa jadi demikian? Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Sebut wahai Muhammad, orang di kalangan umat kamu yang bila dimasuk dalam kubur, akhsarina a'mala, kosong amalan menghadap depan Allah. Kenapa kosong amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya dia membiarkan perjalanan hidup dia sesat sepanjang hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka amalan mereka itu amalan yang terbaik di sisi Allah. Tapi ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka ini dihancur lebur amalan-amalan mereka, kosong amalan di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, biasakan dengan hadis Rasulullah sebut, kam min saim, berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Biasakan kita dengar hadis Rasulullah sebut, kam min qaim, berapa ramai orang yang bangun tahajud malam, dia tak dapat apa-apa daripada pahala daripada tahajud malam, illa ta'ab wa nasab, kecuali letih dan dahaga semata-mata. Punca amalan tidak diterima di sisi Allah ni punca apa? Ulama jawab, kerana dia tak jaga tiga benda. Tak jaga tiga perkara. Masuk dalam kubur, tiba-tiba dia rosak tiga benda ni. Yang pertama, rosak keyakinan dengan Islam. Tak percaya dengan Islam. Orang kita ni lagi tua, lagi yakin dengan sekularis. Lagi tua, lagi terlibat dengan Syiah, ajaran sesat. Dia tak yakin dengan Islam. Lagi tua, lagi tolak Islam. Padahal kita ni orang Islam. Kenapa kita tolak Islam? Patutnya kita ni lagi berumur, lagi berusia, lagi terima Islam. Pelik orang kita ni. Lagi tua, lagi tolak Islam. Lagi berumur, lagi kita tak terima Islam. Takkanlah semua benda nak dengan Islam disebut demikian. Kita jawab, bila kita Islam, semua benda kita kena dengan Islam. Ekonomi kita ekonomi Islam. Sosial kita sosial Islam. Politik kita politik Islam. Kemudian kebudayaan kita kebudayaan Islam. Pendidikan kita kena pendidikan Islam. Semua benda dalam hidup dengan Islam. Ma farratna fil kitab min syai'. Allah tak pernah tinggal pun satu pun amalan yang tidak disebut dalam Al-Quran. Semuanya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hidup. Jangan kita juzuk-juzukkan. Saya terima Islam dalam bab ini saja. Dalam bab ni saya tak boleh terima Islam. Tak boleh. Bila sebut Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam semua sekali. Jangan beriman separuh dan kufur separuh yang lain. Semua benda dalam hidup kita dengan Islam. Bila masuk dalam kubur, akhsarina a'mala, kosong amalan. Bila kita sesat, yang pertama, pergi yakin selain daripada Allah dalam hidup ini. Tak boleh nak mengucap. Bila nak mati ni, bila nak menghadap depan Allah, tiba-tiba syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah. Syaitan menyamar menjadi arwah ayah ni. Anakku, jangan mati dalam Islam ya. Ni abah ni. Abah yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Anakku, matilah kalian dalam Yahudi. Kerana abah mati dalam Yahudi dahulu. Kemudian jawab lagi. Kita cuba mengucap juga. Syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Ni dalam hadis Rasulullah cerita ni. Syaitan menyamar menjadi arwah ibu. Goyang buah dada ni. Anakku, jangan mati dalam Islam ya. Matilah sama dengan ibu. Buah dada ni pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Anakku, matilah kamu dalam Kristian. Kerana ibu mati dalam Kristian. Tuan-tuan, syaitan hulu kelang ni tuan-tuan, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Syaitan kat sini dia tak sebut mati dalam Kristian. Dia tak sebut. Tak
percaya dekat nak mati nanti syaitan akan sebut apa dia? Syaitan akan sebut, anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Anakku, matilah kalian dalam Islam sekular, dia sebut. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut. Kita tak tahu yang ni merupakan izm yang menghancurkan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main, jangan terlibat dengan nasionalis. Jangan terlibat dengan sekularis. Jangan terlibat dengan yang disebut dengan liberalis. Jangan kita terlibat dengan mereka. Pastikan kita dengan Islam. Ni orang mukmin, nak suruh selamat dalam hidup masing-masing. Yang kedua, kita jadi rosak apa dia? Rosak dalam ibadah. Cuba kita perhati elok-elok ya. Kita ni yang jadi kosong amalan kita ni kerana rosaknya ibadah. Perhati elok-elok kita ni. Lagi kita tua, lagi khusyuk bukan solat. Ataupun lagi tua, lagi hambar dalam solat kita. Cuba perhati betul-betul. Kita ni, lagi kita berusia, lagi warakkah kita. Ataupun lagi berusia, lagi kita sama je kedudukan. Jangan tuan-tuan. Hidup ni, biar lagi kita tua, lagi kita dekat dengan Allah. Ibadah kita. Biar dalam hidup kita ni, lagi tua, lagi tanggalkan dunia. Lagi tanggalkan dunia. Tinggal sikit-sikit dunia. Tak ada dah. Ni tua-tua pun habis masa dengan pok yeh-yeh lagi kita. Kita lagi tua, lagi hafal lagu-lagu cinta yang entah apa-apa dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, lagi kita berusia, lagi kita menyayangi terhadap harta benda. Kenapa kita jadi demikian? Padahal kita ni bukan demikian dah dalam hidup kita. Patutnya lagi berusia, lagi tanggal dunia. Lagi tinggalkan dunia. Nak pergi kepada apa dia? Pada akhirat. Tuan-tuan nak tahu kita ni, semakin kita ni tanggal dunia ataupun tidak, tengok solat kita dah. Tengok solat kita. Bila kita bersedia untuk nak solat, itu tanda kita dah mula meninggalkan dunia sedikit demi sedikit. Sebelum masuk waktu, dah kita berada pada saf yang pertama dah. Kemudian kita dah nak nampak dah. Menunggu baca Quran, bibir kita tak banyak lagi bercakap tentang dunia. Banyak cakap tentang akhirat. Ini tanda dalam hidup kita ni, kita sedang membetulkan jalan hidup kita supaya kita tidak terazab di dalam kubur, bahkan sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Biar kita ni semakin kita berusia dalam hidup kita, semakin dekat dengan Allah. Bukan semakin dekat dengan dunia, tidak. Ni tak dalam suasana kita sekarang ni, payah kita nak buang yang ni. Ramai mana di kalangan kita, semakin berusia, semakin payah nak tanggal dunia. Simpan harta. Nak bersedekah payah nak dalam hidup kita. Kita simpan untuk siapa? Kita simpan untuk apa lagi? Orang tanya pada dia, kamu simpan harta ni untuk siapa? Saya simpan harta untuk bekalan hari tua, Ustaz. Kita tanya, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia jawab. Baru nak tua. Habis tu, kamu nak guna untuk apa bila dah tua? Simpan untuk tua. Bila kita dah tua, kita guna ke? Kita tak guna juga. Ramai mana orang kita, bila dah pencen, balik kampung, buat rumah besar kan? Siap je rumah besar, untuk apa rumah besar lagi? Di saat mana dia sudah berusia. Ramai mana dah orang yang rumah besar sedang mengeluh sekarang. Sedang mencari kontraktor untuk mengecilkan balik rumah dia. Ramai mana rumah besar-besar ni ada ni kan? Semua mengeluh. Anak-anak tak ada nak tinggal dengan dia. Rumah dia jadi sunyi je. Tuan-tuan tengok rumah-rumah besar yang ada kan? Rumah besar ni, dia suka bila mula-mula masuk je. Bila dah lama dah dia hidup dalam rumah tu, dia rasa rumah ni banyak hantu je dia sebut. Tuan-tuan tanya orang rumah besar. Kebanyakan orang rumah besar dia kata, rugi je buat rumah besar. Bila dia dah berusia, anak-anak tak tinggal dengan dia. Yang dia tinggal dia dua orang je, berkelip-kelip dalam rumah. Nak sebut je dalam rumah dia. Pasang lampu satu dah. Dulu meriah je rumah dia dengan lampu-lampu. Sekarang tak ada dah. Nak lampu banyak sangat kan bayar bil banyak pula dia sebut. Nak sebutnya, ramai mana orang kita siap je rumah besar, tinggal nak rumah besar dah siap dah. Kahwin isteri besar pula dia. Kemudian beli kereta besar pula, masuk rumah besar. Elok masuk seminggu, meninggal dunia dia pula. Dia meninggal dunia. Dah isteri dia kahwin dengan suami baru. Suami baru pula bawa kereta baru dia. Tang-tang raun kawasan kubur kita.
Kita pun tengok macam-macam je kereta ni. Dia lalu saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Nak sebut macam gambaran bagaimana kita ni semakin tua semakin tamak dengan dunia. Jangan. Dua ni pastikan ibadah kita terjaga. Yang ketiga, yang jadi kosong amalan ni kenapa? Buruknya akhlak. Buruknya akhlak. Lagi kita berusia, lagi kita putus hubungan silaturahim dengan orang ramai. Tak nak dah cakap dengan menantu kita. Tak nak tegur sapa dengan jiran tetangga. Tak nak kita ni buat benda, mula kita ni menjadi buruk perangai kita. Akhlak kita ni jadi buruk. Kosong amalan menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni habis amalan ini, lalu kita nak sebut supaya kita selamat di saat mana kita menghadap depan Allah, pastikan kita ni jaga tiga benda ni supaya kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang masuk dalam kubur, mula kita terazab menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar inilah cukuplah kita ni malam yang baik ini, kerana besok tuan-tuan akan meneruskan lagi kehidupan kita dengan amalan-amalan kita. Saya sekadar sebut membuka sikit ruang-ruang lepas pada hari raya kita ni, dalam suasana masyarakat kita ni kan, selagi mana tak habis sebulan ni tak habis beraya dia panggil. Jadi oleh demikian kita, suasana kita sekarang ni pun kita saling ingat mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bila masuk Syawal, Rasulullah perang pada 7 Syawal. 7 Syawal tu perang dah. Kita ni 7 Syawal baru mula nak beraya balik kita ni. Ia menyebabkan kita ni tak tahu dah. Perang dengan suasana diri kita nak membentuk pribadi keluarga kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada malam yang baik ini. Terima kasih di atas jemputan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang akan ditemu lagi pada masa-masa yang akan datang nanti insya-Allah. Dan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Mudah-mudahan kita di kalangan demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, kat luar nanti ada satu kitab. Saya karang kitab persiapan menjelang kematian. Bila kita dekat nak mati, amalan apa yang perlu kita buat? Kitab ni ada satu doa pada muka surat 47. Doa yang diajar oleh Rasulullah kepada orang yang dekat nak mati. Sahabat-sahabat bila dekat nak mati, Rasulullah sebut pada Abu Hurairah, kamu nak tak satu doa? Kamu tahu gaya-gaya kamu dekat nak meninggal dunia, doktor bagi tahu penyakit kamu ni membawa kematian, kamu ni sendiri baca doa ni. Bila kamu baca doa ni, Rasulullah kata, kamu baca doa ni, kamu meninggal dunia dengan penyakit kamu lalui tersebut. Tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah kamu daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah tanya, apa dia ya Rasulullah? Rasulullah sebutlah doa ni. Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ajar sahabat-sahabat. Waktu mana saya belajar di Mesir dahulu, guru saya dia sebut, kamu baca doa ni, aku baca kamu ikut. Katanya guru saya pun ikut, kami pun ikutlah. Kemudian habis dibaca doa tu, dia sebut, aku ijazahkan doa ini pada kalian semua. Kami pun jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa yang diajar oleh Rasulullah ini. Habis daripada doa ni, jemaah sekalian, saya sebut, saya ijazahkan doa ini pada jemaah yang hadir pada malam ni. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh Mudah-mudahan kita dapatlah sanad kita sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca, tuan-tuan ikut doa ni. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Allahu akbar kabira kabiran kibriya Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi
hadza faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, kitab ni saya sebelum lepas pada tu saya karang kitab ni. Ud'u ni maknanya berdoalah padaku. Dalam ni semua himpunan doa-doa daripada Al-Quran Karim. Start daripada Fatihah sampai kepada minal jinnati wan nas. Ini doa yang saya kumpul, saya dengan orang rumah saya kumpulkan balik. Kemudian tuan-tuan amalkan, cuba baca doa-doa segini. Dalam hidup kita ni banyak doa-doa yang kita perlukan. Dalam ni kami kumpulkan, kemudian kami susun balik doa-doa ni, dan kami namakan kitab ini Ud'uni. Doalah kepada aku. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Ud'uni astajib lakum. Kamu semua berdoalah padaku, aku akan mustajabkan permohonan kamu tersebut. Kami susun balik daripada susunan ini sendirilah. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan sekolah tahfiz, tuan-tuan. Belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan di Shah Alam, di Pahang, kemudian saya bangunkan di Kelantan, di Pulau Langkawi dan juga di selatan Thailand. Selatan Thailand tu asalnya pelajar 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajarnya. Macam mana cara saya tanggung pelajar tersebut? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka letak depan mereka. Kemudian mereka bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa pada Allah. Kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum madu. Saya campurkan dengan minyak zaitun dan habatus sauda dalam bentuk kapsul. Turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena, saya pernah kena batu karang sekali. Minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu. Madu ni satu amalan yang diajar oleh Rasulullah. Bahkan kalau kita tengok orang-orang Arab dan sebagainya, mereka hidup dengan suasana madu je. Pagi-pagi lagi breakfast mereka dengan madu. Dan cara yang kita ni, orang kita tak biasa dia minum air Milo, dia minum air Nescafe, air teh dan sebagainya. Kita jarang minum air madu. Rasulullah sebut, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Ibu-ibu ambil madu tu, kacau dengan air suam, kemudian letak dalam peti ais. Kemudian bila keluarga kita dah datang, dah sejuk dah air tersebut, hidangkan pada keluarga masing-masing. Minum air madu. Rasulullah kata nikmat yang tak terkata. Sedapnya Allah jadikan dengan kelebihan madu ni sendiri. Madu tu adalah kat belakang tersebut. Ini mudah-mudahan dia akan jadi kekuatan pada amalan pada diri kita dah. Yang keduanya, sayanya lepas pada saya bangunkan pusat rawatan di Shah Alam tersebut, datang macam-macam gaya penyakit-penyakit masyarakat kita. Antaranya penyakit yang masyarakat kita tak boleh lari ialah penyakit kena saka. Saka ni ramai di kalangan kita kena. Bila kita mimpi air banyak sangat tiap-tiap malam. Mimpi kadang-kadang mimpi rumah lama. Kadang-kadang mimpi menyusu bayi. Orang perempuan kerap begitu jadinya. Kemudian bangun tidur tu kita rasa sakit belakang. Sakit, kemudian sendi-sendi kita ni jadi sakit. Tu dipanggil gangguan saka. Gangguan saka. Gangguan saka ni masalah. Gangguan pusaka tak masalah langsung bagi. Ni gangguan saka ni ramai di kalangan kita kena. Badan bau busuk. Ni gangguan saka. Jadi tu badan dia, suara dia pun jadi gangguan terhadap suara dia. Gangguan saka ni ramai sangat. Kadang-kadang tidur malam tu gigi bunyi kak gigi. Gigi ni dipanggil gangguan saka. Gangguan saka ni saya buat macam mana? Saya minta sahabat-sahabat ni dia campur minyak habatus sauda, kemudian minyak zaitun, kami buat krim. Kami buat krim gitu, kemudian kami minta supaya sapu dalam bentuk krim begini. Sapu sebelum tidur tu, sapu kat belakang. Sapu di sendi-sendi kita. Sapu je di sendi ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kelebihan dengan kita buat demikian, pulihlah penyakit yang kita kena ni. Ramai juga dah saya sebarkan krim ni
dalam bulan Ramadan baru ni. Kemudian feedback lepas pada dalam bulan Syawal ni ramai sangat bagi tahu pada saya, alhamdulillah ustaz, banyak dah pemulihan. Ada benda yang bergerak untuk badan tu, dia rasa bergerak-gerak tu, kemudian disapu dengan krim ni. Alhamdulillah, pemulihan tu berlaku di kalangan kita ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan lah pada diri kita. Saya sedang sebarkan yang ni. Ni pun ada kat belakang nanti. Para hadirin sekalian boleh pakat-pakat lah di kalangan kita untuk jadikan kekuatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, alhamdulillah setakat ini kita telah melaksanakan untuk Cakna Asnaf insya-Allah, di mana kita telah gerakkan kit dapur, kita telah gerakkan kit kebersihan, dan juga kita gerakkan yang ketiga kit yang disebut dengan kit penjagaan bayi. Penjagaan bayi insya-Allah. Dan kita telah agih-agihkan sumbangan ini, alhamdulillah telah bahagi di kalangan mereka-mereka yang susah, termasuk dengan sumbangan makan nasi bungkus. Kita telah bungkus sejak dah 2 hari dah, kita dah bungkus nasi sebungkus sebanyak lebih kurang RM8 sebungkus. Tuan-tuan boleh terus ke Maybank Matan Center ataupun Bank Islam ataupun CIMB ataupun Bank Islam tersebut insya-Allah. 3 Maybank tersebut tuan-tuan boleh, sama ada nak bagi sumbangan melalui sumbangan kit dapur tu pun boleh. Sebanyak lebih kurang RM60 je untuk satu bungkusan tu, kita bagi pada mereka yang bila berlaku PKPB begini, ada di kalangan kita yang susah-susah, yang memerlukan sangat bantuan-bantuan. Lalu kita sampaikan demikian. Tuan-tuan boleh tengok perfume ni, ramai yang sibuk tanya soalan-soalan begini, boleh WhatsApp je terus ke talian 014 269 6217. 269 6217 dalam bentuk 4 koleksi sebegini. Tuan-tuan boleh dapatkan lah insya-Allah daripada perfume yang saya sentiasa war-warkan pada jemaah-jemaah sekalian insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Allah jadikan kebaikan bertambah untuk diri kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala وبركاته. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة
سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول